Yang paling saya sedih apabila ada orang melibatkan keluarga saya. Bila kata, apa hal? Bini tak bagi makan ke? Aku tuh sebetulnya ada satu orang yang memang sangat cocok buat aku. Bukanlah perosak industri sebenarnya. Kau melaga-lagakan artis ni. Satu hari nanti jumpa juga. Mak bapak saya tak ajar saya menggunakan perkataan kesat itu. Kalau dia kata dia adalah follower saya, unfollow lah saya di IG. Silakan. Saya tidak perlu orang seperti itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan hos terbaru Nabila Huda dan anda sedang menonton program hiburan sensasi nombor 1 Malaysia. Melody. Yeah. Kita masih bersiaran secara virtual. Walaupun virtual, kami tetap akan sajikan berita-berita hangat, hiburan tempatan yang panas-panas, yang sensasi, yang kontroversi. Dapat kan rasa kehangatan tu kan? Dia nak bagi tahu, jangan lupa follow Instagram Melody, Melody TV3 ataupun Twitter Melody TV3 Official. Kalau korang ada komen, boleh bersertakan dengan hashtag Melody TV3 di Twitter dan Instagram. Kasih sayangmu, oh diriku, just keep loving yourself. Itu Mami Fatimah. Ni kita nak cerita pasal Daddy Fatimah, Fatah Amin. Ish. Cannot be lah. Fatah Amin tumpang popularity Kimi Kimo. He is popular already. And yang penting sekali, dia bahagia je sekarang dengan keluarga tercinta dia. Biasalah kan, orang ni nak cerita benda-benda yang bukan-bukan, nak mengkritik suara dia. Alo, kawan. Tak cukup sedap lagi ke suara dia? Okeylah tu, masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Tapi kita nak berbalik kepada cerita Fatah Amin, tumpang popularity Kimi Kimo. Siapalah kita kan nak bercakap lebih-lebih tentang hal ni? Kita tanya dengan empunya badan sendiri. Silakan. Okey, go! Nama Kimi Kimo kian meningkat naik selepas persembahan beliau di Anugerah Juara Lagu 35 menjadikan beliau antara pilihan artis-artis lain untuk berkolaborasi, termasuk Fatah Amin yang memilih Kimi Kimo melalui lagu Hamba. Kenapa pilih Kimi Kimo? Kita dapatkan jawapan. Fatah Amin. Setiap lagu yang saya dah keluarkan tu mesti kena, kalau boleh ada something yang kena personally attach dengan saya. So that's the reason kenapa saya propose to Universal Music untuk kita buat lagu berkonsepkan Islamic song yang kisah lagu genre yang saya tak pernah cuba. Kita jumpa Hafiz Hamidun dan saya bagi tahu dengan dia saya nak buat lagu-lagu yang konsep ketahanan tapi mesti kena mengena dengan saya lah. Me and my team, kita fikir apa kelainan yang boleh saya letakkan di dalam lagu Hamba ni. So that's the reason saya propose to my management untuk featuring rappers. So get back to me, dia bagi tahu okay, this is one rapper yang kita rasa sesuai untuk featuring Fatah dalam lagu ni. Kimi Kimo punya vision memang fantastic, tak payah nak ubah apa. So that kita cuba untuk buatkan lagu ni mix and match together lah. Kalau kita dengar nama Kimi Kimo, dia adalah duo bersama-sama dengan Lukas Sikta dan memang level anugerah juara lagu. Kimi Kimo tu selalu dikaitkan dengan penyanyi-penyanyi number one. Macam sebelum ini kolaborasi mereka bersama dengan Datuk Siti, bersama dengan Datuk M. Nasir dan juga Datuk Jamal Abdillah. Bila melihat kolaborasi terbaru Fatah Amin dengan Kimi Kimo yang menganggap bahawa macam Fatah Amin ni menumpang populariti. Kimi Kimo tu kan taraf AJS. Mungkinlah Fatah Amin tu boleh tumpang-tumpang sikit. Bagaimana kalau ada anggapan yang sebegitu terhadap Fatah Amin? Melodi punya soalan memang macam ni. Okay, faham. Okay. Basically, tak ada istilah tumpang sesiapa. Kimi Kimo dengan dia punya kelebihan, dia punya bakat yang semua orang mungkin dah tahu. Kimi pernah duet dengan penyanyi yang lebih hebat daripada saya. Bila kita propose my version tu Kimi, bila dia siapkan lagu tu jadi macam wow, this is like amazing kan. The whole song dah jadi complete, macam just nice. Dah tak perlu nak ubah apa-apa. Basically kita macam compliment each other lah. Tak adalah macam menumpang
ability ke, menumpang bakat. Kita dua-dua ada bakat masing-masing, ada matlamat masing-masing. Sekiranya macam contohlah lagu ini ke hadapan, kalau masuk muzik-muzik ke, AJL ke, adakah Fatah Amin ni berani untuk menyahut cabaran itu ke pentas yang lebih besar? Kalau lagu ni diterima untuk masuk ke muzik, itu bagi saya sangat bonus. Tapi itu bukan matlamat sebenar. Saya menghasilkan sesuatu karya bukannya untuk masuk competition ataupun untuk menang anugerah. Apa yang saya buat ni, saya buat ikhlas. Kerana minat saya sampaikan kepada peminat-peminat saya. Itu saja. Saya pun tak pasti saya boleh jadi penyampai radio yang sebenarnya kan. Soal maklum dah tinggalkan 5 tahun. Alhamdulillah dua-dua berpuas hati bila kita dengar hasilnya. Dua-dua rasa, ya Allah bestnya lagu ni. Lagu ballad yang common love story. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Nabila Huda dalam Radio Hot FM. Jangan serba salah. Jangan salah sangka, kita takkan jadi DJ radio. Kita tetap akan jadi pengacara melodi. Tapi nak bagi tahu dekat korang ni, Fly FM, Hot FM, Cool FM akan muncul dengan sesuatu yang serba baharu. Nantikan segalanya esok. Stay tune, okey? Ni kita nak cerita pasal Farah Fauzana yang dah 5 tahun meninggalkan Hot FM. Kini dia kembali bersama pula dengan penyampai yang lain iaitu AG Azmi dan Fat Poche yang baru dan lama bergabung. Settle, mother. Tapi kita nak tahulah juga apa kelainan yang Farah Fauzana nak tampilkan kali ni. Dia je yang ada jawapan. Okay, go. Dengan ini saya nak buat pengumuman show pagi yang akan tetapkan bersama ialah Memang tidak boleh disangkal lagi nama penyampai radio popular Farah Fauzana sememangnya sinonim dengan gaya penyampaian yang cukup bersahaja dan mantap. Baru-baru ini, nama Farah Fauzana semakin menjadi bualan hangat apabila telah diumumkan kembali ke Hot FM selepas 5 tahun. Wah, syukur Alhamdulillah. Jom kita dengarkan apa kata Fafau setelah bersetuju untuk membuat comeback sebagai penyampai radio Hot FM. Lebih hangat daripada biasa bersama dengan Farah Fauzana. Khabar sihat? Hai, Alhamdulillah. Terima kasih. Selepas pengumuman Farah Fauzana sebagai penyampai radio Hot FM, kita boleh tengok banyak juga feedback ataupun komen-komen daripada selebriti dan juga pendengar-pendengar Hot FM yang merindui Farah Fauzana. Sambutan yang agak baik. Mungkin apa yang Farah Fauzana boleh katakan? Alhamdulillah, ya Allah Tuanku. Sejujurnya saya punya perasaan overwhelmed tu masih lagi tak habis. Saya risau dari semalam sebab saya tak tahu apa expectation orang. But at the end of the day, saya tahu saya nak bekerja ni bukan untuk saya nak bekerja seorang. Saya nak bekerja untuk memenuhi hawa telinga pendengar-pendengar kat luar sana. Saya sangat open dari sudut penerimaan, kata-kata semangat ataupun membaikan diri untuk memastikan Farah Fauzana menjadi lebih better untuk pendengar-pendengar kat luar sana. Expectation tu tinggi pasti ada. Saya sendiri nak beritahu ni kita je tahu. Bohonglah kalau saya katakan saya memang tak nervous. Saya tak pasti bagaimana penerimaan pendengar-pendengar kat luar sana, adakah mereka masih menerima Farah Fauzana yang 5 tahun dulu dan juga yang sekarang. Tapi yang pasti saya masih orang yang sama, cuma mungkin sedikit penyampaian yang berbeza. Kali ini kita tengok kerjasama antara penyampai radio sebenar bersama dengan pelawak. Mungkin Fafa boleh ceritakan bagaimana mendapatkan chemistry tu. Itulah dia. Sukar nak terima bila orang kategorikan penyampai radio sebenar, pelawak. So at the end of the day, sebenarnya semua orang berpeluang untuk menjadi penyampai radio. Waimah siapa pun dia sebenarnya. Saya pun tak pasti saya boleh jadi penyampai radio yang sebenarnya kan. Soal maklum dah tinggalkan 5 tahun. Tapi saya percaya kalau diberi peluang dan ruang yang sewajarnya, pendengar pun dapat perbaikikan juga. Salah ni Fafa dah tak boleh cakap. Fafa kena kurang kaku engkau. Saya tak perasan saya tersebut. Mungkin sebab keselesaan saya dengan AG. Setelah 5 tahun mesti ada banyak perubahan. Mungkin ada kelainan yang Fafa ingin bawakan kepada Hot FM. Allahuakbar. Apabila stesen radio memanggil saya kembali, adalah salah satu benda yang pada saya, anggaplah saya ni memeriahkan keadaan, dan kalau diterima, kita bolehlah buatkan yang berpanjangan. At the end of the day, it's not about Farah Fauzana. Saya percaya it's not about the person. Dia lebih kepada kerjasama antara penyampai-penyampai untuk menaikkan sesebuah stesen. Cakap mengenai kerjasama kan, kita tengok sekarang ni pun platform radio dan juga platform digital menjadi persaingan yang hebat. Mungkin dari persepsi Farah Fauzana sendiri, apa yang Farah Fauzana boleh katakan untuk mendapatkan pendengar-pendengar yang tertarik untuk mendengar radio? Bila kita sebut pasal digital dan juga radio ni sebenarnya dua platform yang berbeza. Cuma sekarang ini penyampaiannya meluas. Radio pun ada digital juga. Dalam erti kata lain, sekarang ni bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan konten yang pendengar ni mahukan. Itu yang membuatkan kita sentiasa relevan dan kita sentiasa dekat. Teruskan menonton Melody bersama dengan saya Farah Fauzana, lebih hangat daripada biasa.
All the best Abi nak ucapkan pada Farah Fauzana, AG dan juga Fat Boce. Semoga Hot FM menjadi radio kegemaran nombor 1 Malaysia. Okey, tadi tu kita dah cerita pasal pelakon. Lepas tu kita dah cerita pasal DJ. Sekarang ni kita nak cerita pasal dua penyanyi hebat Malaysia. Young and talented. Semua orang tahu sebelum ni diorang ada buat persembahan di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 33. Lepas tu diorang came up with this idea. Diorang buat satu duet istimewa yang bertajuk Berakhirlah Pencarianku. Kalau korang nak tahu, penyanyi comel molek kita dah baru lepas bernikah. Lepas tu dengar-dengar dah berbadan 2. Tapi kita tak tahulah betul ke tidak. Untunglah rezeki 2021 dapat suami dan insya-Allah ada cahaya mata lagi. Tapi kita nak kena dengar pada mulut dia sendiri. Tapi kalau betul Yeni, alhamdulillah, I'm so happy for you. Itu cerita pasal berbadan 2. Tapi yang lagi seorang ni pula cerita pasal badan dia dah semakin susut. Dan peminat dekat luar tu semua dah semakin risau. Kenapa dengan dia? Dia ada masalah ke masa PKP ni? Atau dia tak ada show ke? Hafiz Suib, kita okey sih. Semua orang risau dengan keadaan Hafiz Suib. Jadi jom, kita tanya apa khabar Hafiz Suib dan Mami ini atau baby ke tak ada tu. Okey, go! Berakhirlah Pencarianku adalah single terbaru duet penyanyi hebat Ernie Zakri dan Hafiz Suib. Ramai peminat memang menantikan kedua pemenang vokal terbaik anugerah juara lagu ini bergabung dalam satu lagu. Ernie keluar dengan lagu duet dengan Hafiz Suib. Lagu Berakhirlah Pencarianku ni merupakan duet hebat lah. Apa yang Ernie boleh katakan? Abang Hafiz antara penyanyi lelaki yang saya kagumi. Even sebelum saya masuk industri pun, saya tahu yang beliau merupakan seorang penyanyi yang sangat-sangat hebat. Dan kita tahu kredibiliti Hafiz Suib di atas pentas macam mana. Semua orang akan look up untuk tengok persembahan beliau. Kalau kita bekerja dengan dia kan, dia suka macam buat-buat macam dia tak terror apa semua. Tapi bila dia nyanyi, muncullah seorang Hafiz Suib. Alhamdulillah dua-dua berpuas hati bila kita dengar hasilnya. Dua-dua rasa, ya Allah, bestnya lagu ni. Lagu ballad yang common love story tapi different mungkin sebab first time lah Ernie berduet dengan Abang Hafiz. Korang kena dengar lah. Itu berkenaan dengan lagu duet bersama Hafiz Suib kan. Kita nak tanya jugalah Ernie, 2-3 hari ni apabila Ernie buat live video dengan pengacara Nana Mazan, and then bila muat naik gambar, ramai yang macam beranggapan Ernie dah berbadan 2. Mungkin Ernie nak kongsikan lah berita gembira ni. Kalau betul, mungkin ramai mendoakan yang terbaik buat Ernie dengan juga Syamil. Siapa saja yang tidak mahu menimang cahaya mata, saya dan Syamil dalam perancangan. Kami tidak menolak pun sekiranya ada rezeki Allah nak berikan. Tak ada istilah nak tunggu 2-3 tahun. Tetapi pipi ni disebabkan oleh pemakanan saya. Memang saya akui sedikit bertambah berat badan. Jangan risau, insya-Allah soon kalaulah betul ya Allah Tuhanku berikanlah rezeki cahaya mata kepadaku. Kalau betul saya akan terus beritahu pada semua. Tidak ada istilah sorok-sorok dah macam dulu. Sebab sebelum kahwin kita kena sorok kan, belum halal. Tapi bila dah halal dan insya-Allah kalau menimang cahaya mata, amin, saya akan beritahu. Jangan risau. Ini adalah food. Dulu saya akan tolak benda tu jauh-jauh dan saya selalu fikir negatif. Tapi bila saya fikir balik, saya kena change the perspective dan saya harus menganggap itu sebagai satu doa. Bila ramai lagi yang cakap saya pregnant, saya aminkan. Malah tahu betul-betul ada isi kan. Sebab dia orang akan cakap, pipi dah tembam, pregnant lah tu. Okay, amin lah. Tak payahlah nak terasa sebab buat apa nak make ourselves stress kan. Selagi rindu mengusik kalbu. Okey Hafiz, tadi kita dah interview Ernie Zakri tentang lagu duet Berakhirlah Pencarianku. Jadi macam mana? Dua-dua ni vokal terbaik anugerah juara lagu. Adakah impian Hafiz lah untuk berduet bersama Ernie? To be honest, saya cakap Ernie adalah salah seorang penyanyi yang mempunyai vokal lontaran suaranya yang begitu
hebat. Saya amat berbesar hati lah. Saya dapat explore vokal kita kan. Saya dapat belajar daripada dia. Oh, macam ni. It's an interesting project. Ditambahkan lagi sekarang ni, orang memang menantikan sesuatu yang untuk hiburan kan. Hopefully dapat menghiburkan hati semua orang, insyaAllah. Bila Hafiz pernah memuat naik gambar kan, baru-baru ni ramai peminat dan juga pengikut di laman media sosial macam concern dengan keadaan kesihatan Hafiz. Ada yang tanya, komen, ada yang mendoakan. Apa yang Hafiz nak kongsikan kepada mereka yang concern tentang keadaan fizikal Hafiz sekarang? Saya bersyukur kepada ilahi, alhamdulillah, disebabkan atas keizinan Allah juga masih lagi saya di sini. Saya sihat sebab kalau kata sakit, of course orang pertama yang akan risau sebenarnya bukannya orang luar dulu. Yang pertama risau adalah isteri saya, keluarga saya, mak ayah saya. Diorang yang tegur saya. Diorang cakap, kau ni okey ke Fiz? Saya cakap, okey mak, cuba kau pergi check. So alhamdulillah saya pergi. Orang Sarawak kata jangan bengkeng. Medical check up so far it's just that my cholesterol. Can you imagine? Saya kurus macam ni pun doktor kata kolesterol. Macam-macam lah orang cakap saya. Ui, pedih tau Riza. Oh kau ni ambil dadah lah, ambil benda yang buka-buka. Tapi benda tu saya tak kisah lagi. Yang paling saya sedih apabila ada orang melibatkan keluarga saya. Bila kata, apa hal? Bini tak bagi makan ke? Itu saya terasa. What I concern is my wife. Sebab tu saya post korang kalau nak cakap pasal saya pun cakap lah. I don't mind. Saya dah biasa dengan benda ni. It's been like 11 years I've been in this industry. Tapi how about my orang rumah? How about my keluarga? Diorang tak biasa dalam dunia industri ni, so diorang shock. I hope that tak ada lagi lah orang persoalkan tanya keluarga saya. Kalau nak tanya saya personally. Tanya betul-betul depan-depan lah. Bukannya tanya, kau sakit ke? Kau ni ke? Kalau concern, yes, I would like to say thank you very much to all of you. Very concerned about me. Alhamdulillah, bagi saya, orang still sayang, orang kata kan. Maybe lah disebabkan saya lama tak aktif di dalam media sosial. Coincidentally, hari tu saya post gambar tu. Of course, orang nampak saya kurus. Yes, I admitted that myself memang turun berat badan from 65. Now my weight is like 55, 56. Itulah kalau nak bercerita dengan orang, takkan saya nak cerita daripada A sampai Z. And then yang bertanya pun bukannya seorang dua orang. Macam Hafiz katakan tadi kan, pelbagai spekulasi yang timbul. Macam ambil barang, terlarang. Lepas tu ada yang kata kena buatan orang. Macam jadi apa yang Hafiz boleh katakan dari satu gambar, pelbagai tanggapan yang timbul? What I can say is sihat dan sakit kita ni atas ketentuan Allah. Doa yang terbaik saja. Doa terbaik bukan adalah doa diri kita sendiri, tapi kita doa diri kita dan juga semua orang. Nak cakap lebih pun tak guna Zah. Nanti kan cakap lebih orang terasa jadi satu hal pula. Ramai yang bagi pendapat, make sure pending. Kau tidak sumpah tak nak tengok lah. Kau jangan twist the word. Just because kau baca kata, kau maki. Diorang ni lah contoh-contoh yang baik untuk saya. Sebab diorang ni kan semua talented. Kalau kami ni talented, kau tidak? Gitu kan? Saya talented bang. Sebelum langkah-langkahnya terbuka. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to K-Click. Selamat ulang tahun ketiga Melody ucapkan buat kumpulan rap popular K-Click. Lagu Paracetamol merupakan hadiah buat peminat-peminat yang sentiasa menyokong dan mendoakan kumpulan ini dari zaman underground sehingga ke mainstream. Somi, Noki dan juga Tuju mewakili K-Click lah kan. Kita tahu kalian dah keluar dengan lagu Paracetamol. Katanya lagu ni dikeluarkan sempena anniversary kalian. Kenapa pilih Paracetamol? Orang kata kalau lagu ulang tahun ni pastinya lagu yang special kan? Projek K-Click ni bagi kami sentiasa special. Kami anggap lagu ni sebagai ubat rindu untuk orang yang lama sangat tunggu kami punya projek ataupun kami punya lagu baru. Bunyi yang baru kami keluarkan dan bunyi kelainan daripada lagu yang sebelum-sebelum. Matlamat lagu ni adalah menceritakan di mana kita bersaing ataupun berlawan dengan diri sendiri. Lagi-lagi di keadaan pandemik. Kalau kita baca lirik-lirik setiap ahli yang rap dalam lagu K-Click tu, kita boleh faham dan boleh jumpa semangat apa yang ingin disampaikan. Dia dah kena mengenai dengan ubat pun. Dia sebenarnya kami punya producer yang beatmaker ni, Wubi, memang dah letak nama Paracetamol tu sebab dia ada Paracetamol / sebelum. Menyentuh tentang anniversary yang ketiga. Macam-macam yang you all lalui Career K-Click pun ada, career solo pun semakin meningkat naik. Macam Noki katanya akan berlakon selepas ini selain menyanyi. Jadi Noki kenapa daripada menyanyi nak berlakon pula? Noki ni Noki tahu aset Noki ataupun
Menu yang Noki boleh jual adalah Noki punya badan sendiri, Noki punya talent, Noki punya bakat, Noki punya dan Noki punya lah. Jadi Noki mau cuba kembangkan Noki punya bakat ke arah pelakonan untuk kita boleh membuat dan sumber lebih untuk membantu kita punya family atau apa yang kita target dalam hidup lah. Noki mau try juga ke pengacara mungkin. InsyaAllah kalau ada rezeki itu datang kan, mana tahu media prima kan orang cakap. Kita lihat Tuju dah go international, kolaborasi dengan penyanyi dari Hong Kong. Jadi apa yang Tuju boleh katakan apabila career solo you pun semakin meningkat naik? Adakah you membawa nama K-Click juga? Saya memang sentiasa represent Kinabalu Click tu. Memang ada sudah di darah sendiri kan. Kalau mau lebihkan fokus, saya memang lebih fokus dengan muzik saya lah. Ke arah lain tu belum lagi. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Salah satu yang tinggi juga dapat berkolaborasi dengan Yang Aisan, salah satu artis yang meningkat naik di Hong Kong. Saya melihat ke hadapan lagi mungkin featuring seseorang yang mungkin dari Amerika dan sebagainya. Kalau saya sendiri, dorang ni macam contoh 7 MK Nokia. Dorang ni lah contoh-contoh yang baik untuk saya. Sebab dorang ni kan semua talented. Kalau kami ni talented, kau tidak? Gitu kan? Saya talented mas, talented juga. Tapi kamu ni contoh lah kan. Saya macam just produce lagu je untuk Zizi Kirana. Macam tu ada juga lagu untuk tercalon kan. Untuk muzik-muzik. Adakah korang dah merasakan you dah mencapai daripada lagu Mimpi transisi itulah sehingga ke Paracetamol ni? Dah mencapai apa yang korang dah plan selama 3 tahun ni? Masih jauh lagi ke perjalanan. Banyak lagi yang perlu dicapai dan digapai. Kebanyakan yang kami buat dari dulu sampai sekarang ni kami follow the flow, ikut jalan di mana yang jalan kami mau tu dan di mana jalan yang ntar kami buat tu, di situlah kami mau jalan. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong K-Click, tidak pernah berhenti menyokong kami dari dulu sampai sekarang. Semoga murah rezeki. Amin. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Hai guys, kita kembali. Tidak, saya tak ada nak cakap pasal Amy Search. Tapi saya nak cakap pasal drama terbaru arahan Bahari Umar yang bertajuk Hatimu Sedingin Salju. Sekarang ni tengah hangat dekat Surat Akasia. Pelakon-pelakon dia semua hebat. Hisham Hamid, Aprena Manrose, Bella Dowena, Hafiz Mikael, Mustafa Kamal, Maria Farida. Korang tahu tak apa jadi kat Amran dengan Rania tu? Tak tahu kan? Tak tengoklah tu. Rugi tak tengok ya. Sebab tinggal beberapa episod je lagi dah nak habis. Sebab sekarang ni orang tengah macam berdebar-debar nak tahu apakah pengakhiran cerita. Happy ending ke tidak? Ataupun sebaliknya. Jadi dalam masa yang sama, Melody nak merisik lah juga dengan Aprena Manrose. Nampaknya macam post kat Instagram macam dah berhijab. Kalau betul, Alhamdulillah kan. Ataupun di sebaliknya. Tapi kita tak boleh nak cakap apa-apa lah kan. Kita nak kena kasih tim Melody yang tanya pada empunya badan. Okay, go! Drama berjudul Hatimu Sedingin Salju berbaki beberapa episod sahaja lagi dan yang pasti drama ini telah membuat ramai penonton di rumah tidak sabar menantikan kesudahan jalan ceritanya. Melody sempat menemu bual pelakon utama Hisham Hamid dan Aprena Manrose. Apa yang menarik ketika temu bual dijalankan penampilan terbaru Aprena. Adakah ini penampilan baru Aprena? Jom kita tanya Aprena. Rolling. You cakap you kahwin dengan I, keputusan yang salah. I tak kira esok you tetap kena ada. Yang follow drama ni tahu kita dah nak sampai ke puncak saat genting dalam drama ni. Sebenarnya pada mulanya bila kita buat cerita ni, rasanya macam cerita ni satu cerita yang sangat santai. Tapi bila kita tengok dia punya graf tu dia naik sampai penonton duk tweet tau. Hisham, Aprena kata hati santai-santai je. Dia dah nak macam sakit jantung lah. TV aku dah nak pecah ni rasanya kan. Kita tak expect sambutan yang memang sangat best lah. So hopefully episod terakhir nanti you all akan suka lah dengan endingnya. And I rasa juga mungkin because of the situation di mana kita dalam keadaan pandemik, MCO. So orang duduk rumah boleh fokus dengan cerita tu. Jadi yang betul-betul follow akan tahulah macam mana ada draft naik turun dia. For me, this movie banyak pengajaran dari segi kekeluargaan, persahabatan, mostly about the adik-beradik di mana orang tak pernah sangka. Itu yang sekarang ni yang the new about this drama lah. Mungkin Hisham dan Rina ada terbaca komen-komen rata-rata minat di luar sana yang mengikuti drama ini yang tak sabar nak tengok penghujung kebahagiaan di antara Arman dan juga Rania. Okay, I cakap sikit je. Korang yakin ke Arman pergi cuti tu sekejap?
Macam tu kan. I takut lah sebenarnya sebab I ada baca komen dia cakap ini kalau tak happy ending aku akan pecahkan TV aku. Ada beberapa yang komen macam tu lah. Kita tengok hari ini penampilan baru Aprina berhijab. Kalau Aprina boleh kongsikan kepada peminat, mungkin ini penampilan terbaru Aprina. Tak adalah wajah terbaru tapi sebenarnya sedang cuba-cuba untuk belajar. Kalau boleh doakan yang baik-baik sahaja. Tak nak cakap apa-apa sebab nanti if let's say apa-apa berlaku pun nanti kita kena balik. Sebab saya pun masih lagi ambil job kerja yang dah di-lock, yang tidak bertudung. Jadi bagikan saya ruang dan masa untuk ada personal di mana berhijab ni bukan benda main-main. Okay, of course sebab MCO, jadi kita ada spend banyak masa untuk muhasabah diri, duduk rumah, untuk mengenali diri, untuk belajar tentang agama. Jadi mungkin disebabkan itu juga at the same time berlakunya pasal kes-kes di Palestin, itu yang membuka hati dan harap berterusan. Tak payah nak cakap lebih. Betul tiada paksaan daripada mana-mana pihak lah untuk Aprina berhijab lah. Tak ada. Cuma pernah ditegur oleh ayah sendiri, pernah ditegur dengan suami. Just tak ada paksaan. Mungkin berkat doa ibu bapa juga membuatkan kita rasa nak belajar. Yalah, bila kita belajar, of course parents punya husband happy dan mendoakan dan keep mendoakan lah. Tapi disebabkan ditanya, jadi hanya mengharapkan doa yang baik-baik dan apa yang saya lakukan sekarang ni adalah belajar untuk menjadi yang lebih baik. Sejak menjak ni, banyak betul isu panas antara selebriti dan selebriti. Tapi yang menghangatkan suasana ni sekarang ni isu pasal konflik antara pelakon Lana Nordin dan pengarah tersohor Malaysia. Yang si dia ni didakwa katanya lah tak nak ambil vaksin. Yang pengarah pula tak setuju. Guys, masing-masing ada pendapat dan pilihan kan. Jadi dengan kes kita yang semakin naik ni pula, si dia pula ni yang tak best ni, menyoalkan kredibiliti si Fulan tu dan menyuruh dia untuk meletak jawatan. Lah, lu apa hal? Apa sudah jadi? Ayo. Nak cakap pun sebenarnya serba salah, tak cakap pun serba salah. Ini betul, ini tak betul. Jadi silakan cuba cakap betul. Okey, go. Minggu ini nama pelakon Lana Nordin menjadi bualan hangat ekoran posting beliau di Instagram yang menggesa seorang figura yang banyak berjasa sepanjang pandemik untuk meletakkan jawatan beliau. Tindakan Lana itu telah mendapat pelbagai reaksi dari pelbagai pihak. Apa sebenarnya yang berlaku? Sila jawab. Assalamualaikum Lana. Waalaikumsalam. Dah kenapa pula pakai mask tu kat rumah pun? SOP kena jaga walaupun di rumah. Nampak tak aku rakyat yang baik? Adalah. Anak aku pun aku tak nak kenakan anak aku semua. Biar aku saja yang kena. Lana, kita teruslah kan isu yang sedang hangat pada minggu ini yang mana Lana Nordin tiba-tiba sahaja meroyan dekat Instagramnya apabila menggesa seorang figura selama ini bertungkus lumus untuk COVID-19 ni untuk meletakkan jawatannya. Apa yang membuatkan kau bertindak sedemikian? Saya tahu tindakan saya desak letak jawatan, mengundang sebelah kecaman daripada masyarakat. Look around, ramai orang hilang kerja, beratus syarikat yang gulung tikar, beratus orang bunuh diri, berapa ribu nyawa manusia dah terkorban. Orang tanya saya, kenapa tak salahkan? Saya bukan bodoh. Akta 342 yang berkuasa adalah untuk perintah penyakit berjangkit. Kalau saya ni bimbo, pak kata orang tu, saya tak tahu benda-benda ni. Saya tak kecam personally, saya kecam sistem dia. Dan saya tak ada pun kutuk cakap frontliner tu. Saya sendiri pun ada saudara yang kerja frontliner. Bila Lana meluahkan rasa tidak puas hati you, ramai masyarakat di luar sana yang tidak bersetuju langsung dengan pendapat you. Banyaklah komen-komen yang you terima, antaranya daripada kau pandai bercakap, baik kau jadi frontliner, kau duduk dekat situ, kau rasa sendiri apa yang diorang rasakan. Diorang cakap juga, kau ni macam semak je duduk dekat Malaysia ni, baik kau balik dekat US je lah, tempat laki kau. COVID ni takkan hilang dalam masa tahun, takkan hilang. Bila kita cakap ni, kita bagi pendapat. Kenapa tidak mengajar kita hidup dengan
dengan virus. Ajar kita macam mana live among virus. Kalau ambil vaksin pun tetap kena virus. Orang kata, Lana, kau bukan doktor. Ni teknologi, TV, handphone, internet depan mata. Tak semesti aku kena jadi doktor, aku tahu pasal ubat. Kita bukan tim kosong yang pam. Lagi satu pasal border tu. Kalau border ni dah buka, dah lama dah aku balik. Buka lah border, bagi aku balik. Border pun tak boleh buka. Kau nak suruh aku balik macam mana? Tak payahlah nak cakap. Aku rasa ramai lagi nak keluar agaknya. Aku seorang je. Bila Lana Nordin berani memberi pendapat you sendiri kan, bukan sahaja masyarakat ataupun netizen yang tidak bersetuju dengan you, malah ada juga rakan-rakan selebriti yang juga tidak bersetuju dengan Lana Nordin, sehingga menggelar Lana Nordin sebagai seorang bimbo. Dah kahwin dengan Mak Saleh pun masih lagi bimbo. Dia sendiri pun tak tahu perkataan bimbo tu kata apa. Siap Google lagi screenshot. Semua isu dia nak kupas, semua isu dia nak selit. Siapa tak kenal? Tiba dia lah jadi juri, tiba-tiba dia dah jadi penasihat, tiba-tiba dia jadi doktor, wartawan. Semua dia nak kupas. Dia tu yang tim kosong, bukan saya. Satu hari 10 kali live kat IG. TV3 punya news pun satu hari pun tak sampai 10 kali. Dia kata, Lana kata Pralana. Apa bukti saya cakap Pralana? Orang macam ni dia mengundang lagi teruk. Cuba tengok orang yang komen-komen mencarut, tak elok. Kau baru masuk Islam, kau rasa benda tu bagus tak? Yang maki-maki hamba tu banyak budak-budak. I of comment bukan pasal I takut. I tak takut. Just because aku ni tak bertudung, aku tak boleh nasihat pasal agama. Aku tak layak bercakap pasal agama. No. Aku tutup komen sebab aku tak nak banyak sangat komen yang jahat-jahat, mulut jahat yang budak-budak ni berterikut-ikut. Kau macam membenarkan orang maki hamba kat situ. Bagi aku itu dah tidak baik. Kalau kau gentle, kenapa kau tak cakap dengan aku depan-depan? Kita jumpa depan-depan, face to face. Masa aku call kau buat live, kau tak angkat. Kita bahas baik-baik. Cakap apa yang kau tak puas hati. Kau jangan twist the word. Just because kau baca title, kau maki. Bukan aku anti-vaksin. No. Kalau aku anti-vaksin, anak aku Jia tu aku tak vaksin. Hello, hi David. As a husband, what you respond when someone call your wife as a bimbo? For sure, nobody appreciates something like that. It's a very classless comment. You know, this guy, he has a little bit of a bad mouth. He has this reputation of saying stupid things. No husband appreciates somebody talking bad about their wife, especially saying like an insult like that, especially a man or woman, whatever he is. He has a reputation of saying bad things about a lot of people. He's influencing a lot of people to think badly about her. He's saying that she doesn't support frontliners, and that's really just a ridiculous statement, you know. So my lawyer is gonna send a letter of demand. The best way to handle it, we'll see how much money he has. Teach a little bit of a lesson, you know. You don't say such things about people and insult, and it's not okay. Bukanlah perosak industri sebenarnya. Kau melaga-lagakan artis ni. Satu hari nanti jumpa juga. Kau berani ke esok satu hari kau berdepan dengan aku? Industri kita tak besar, kecil. Jangan sampai suami I pergi datang jumpa you clarify depan-depan. Nak ke? Kata orang, jelek. Tapi kalau kata kita, cakep gitu kan, bisa kan? Dia tidak menggunakan bahasa kesat pun. Biadabnya di situ adalah dia kasar sedikit. Kini ku resah, dirimu lemah tanpamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, gimana? Kangen gak sama Bu Rosa? Aduh. Ish, rindu betul kan dengan Datuk Rosa? Lama tak tengok dia buat live performance. Baru-baru ni 16 Januari dia baru keluarkan lagu terbaru yang bertajuk Wanita. Hai, alih-alih She dah sampai Korea. Hebat ke tidak? Okay, dia adalah first artis Indonesia yang sign kontrak dengan entertainment company daripada Korea. Settle, mother. Yuk kita kesas-kesus sama Bu Rosa dong. Annyeong sayang. Roll VT. Ya, ini dia cerita artis dari negara jiran. Siapa lagi kalau bukan Datuk Rosa. Terbaru Datuk Rosa telah mengeluarkan lagu terbaru yang bertajuk Wanita. Dengan ceritanya telah mendapat sambutan yang hangat. Jom kita borak-borak sikit apa cerita Datuk Rosa sekarang ini. Assalamualaikum Datuk Rosa. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Berseri-seri wajah tu kan. Harus dong, supaya imunnya naik terus. Lama sangat tak jumpa Teh Rocha ni kan. Selalu kalau sebelum pandemik ini sering ke Malaysia kan. Sering, 2 bulan 1 kali tu mestilah ya. Kita nak tanyalah tentang lagu terbaru Rosa kan, iaitu bertajuk Wanita. Apa sebenarnya cerita di sebalik lagu Wanita itu? Lagu Wanita ini tuh diciptakan oleh Rian Demasif. Cerita dari lagu Wanita ini adalah seorang wanita yang memberikan
pengakuan terhadap pasangannya. Kamu harus tahu bahwa seseorang yang cinta, yang sangat memperhatikan kamu, yang selalu mensupport dan lain, dan wanita itu adalah aku. Waktu membuat itu tuh adalah wanita untuk pasangannya gitu. Tapi ketika aku rekaman, ada satu lirik yang macam aku kasih ini buat anak aku gitu. Harap engkau tak akan bosan melihat wajahku setiap hari. Macam aku gendong anak aku tuh aku bilang sama dia gitu kan, kayak aku ngomong sama dia, lagu ini ternyata lebih universal untuk wanita. Jadi kita nak tahulah dekat sana sekarang ini mereka matchkan Rosa dengan siapa? Ini leading question. Nampak cara masuk tu macam mana? That's a very good move ya. Sebetulnya sih ada beberapa nama yang Rosa mungkin sama ini, Rosa sama itu. Aku tuh sebetulnya ada satu orang yang memang sangat cocok buat aku, tapi juga sedang berkarir dan dia sedang syuting beberapa drama gitu. Jadi aku tak mau ganggu dia pun. Namanya Kim Soo Hyun, artis dari Korea Selatan. Saya rasa macam nak balik lah sekarang ni bila dengar tapi menurut kamu aku cocoknya sama siapa kalau di Malaysia? Di Malaysia? Coba pikirkan, yang cocok sama aku tuh kira-kiranya kita pula jadi dia punya matchmaker. Kita tahu berjodoh kan, dapat masjid di surga. Tuh, bukan masalahnya harus handsome, harus terkenal gitu, enggak. Cuman kalau kita ada cinta tuh mesti di mata kita handsome aja ya kan? Handsome segala benda sebenarnya. Kata orang, ih jelek, tapi kalau kata kita, ih cakep gitu kan, bisa kan? Kalau buat aku tuh aku inginnya seseorang yang memang pintar, bertanggung jawab, betul-betul aku bisa look up. Agaknya ada tak apa-apa kata-kata Rosa kepada orang cakap peminat-peminat Rosa di Malaysia? Sangat rindukan kehadiran awak di sini tapi tak bolehlah pula nak datang kan? Aku ingin mengajak semua wanita terutama untuk menghargai diri sendiri dan untuk menghargai wanita-wanita hebat yang ada di dalam hidup kita semua. Last lah untuk Melody. Aku lebih banyak berteman baik aja lah dulu, sembari melihat-lihat, konsentrasi untuk keluarga aku, berbakti pada orang tua aku dulu, membesarkan anak dengan baik. Misalnya nanti diberikan jodoh terbaik sama Allah, ya aku berpulang sama yang di atas aja. Pecinta Rosa di Malaysia, I miss you so much. Guys, ni ada berita baru masuk ni. Ini berita I tell you very very panas. Wow. Tapi I tak nak cakap apa-apa sebab nanti kalau kita salah bual lain pula jadi. Alamak, ayo tatayo. Petis sudah berbunyi. Kita dengar pada empunya badan sendiri, Mama Erma Fatimah. Okey. Go. Gara-gara bersetuju dengan cara seorang influencer memberikan motivasi kepada seorang warga emas yang tular minggu ini kerana dianggap bersikap biadab, pelakon, pengarah dan penerbit popular Erma Fatimah juga turut terkena tempias kecaman tersebut. Melody dapatkan penjelasan Erma Fatimah. Assalamualaikum Kak Irma, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Belum kita pergi ke topik utama, kita nak tanya juga sekarang ni dengannya Kak Irma pun tengah busy-busy dengan program yang akan datang, iaitu Zero to CEO. Zero to CEO tu reality show yang akan bersiaran di TV3. Kita sedang menunggu tarikh lah bila agaknya lah MKN nak bagi pelepasan. Namun saya sudah ada bersama kita lebih kurang 50 usahawan yang dah ada produk. Kita bagi tas, bagi kelas dengan mentor hebat. Walaupun kita tak dapat syuting, namun kita masih teruskan perjalanan tu sebab kita nak memperbaiki kelemahan-kelemahan mereka dalam perniagaan. Kita teruslah kepada topik utama. 2-3 hari ni memang kecoh lah di sosial media, yang mana baru-baru ini tular satu video yang melihatkan seorang influencer yang didakwa bersifat biadab terhadap seorang warga emas ataupun seorang gelandangan lah. Perkara itu menjadi bualan semua netizen di semua platform. Namun di sebalik orang semua kata mengecam influencer
influencer tersebut yang kononnya biadab dan sebagainya, Kak Irma muncul dengan pendapat Kak Irma sendiri mengatakan bahawa mungkin dia bukan biadab, tapi cara dia memberi motivasi tu sedikit orang kata ingin menggegarkan, lebih kurang macam itulah kan. Ramailah yang kurang senang dengan pendapat yang berlainan tu. Sebelum saya bagi pendapat tu, saya tonton video tu beberapa kali. Bila saya buka social media, saya tengok kawan-kawan saya post maki hamun, sumpah serana, disambut pula dengan netizen. Saya nak tengoklah dosa apa agaknya budak ni buat yang sampai dia dimaki sebegitu rupa. Saya juga pernah buat motivation. Mungkin kesilapan besar yang dilakukan oleh adalah memuat naik video itu di dalam Instagram dia mungkin. Jangan salah tafsir. Mungkin kata-kata saya ni, diorang ambil dan terus salah tafsir tau. Saya tak kata betul apa cara dia buat sepenuhnya. Tak. Malahan saya tulis, dia mungkin kasar sedikit. Saya tidak menggunakan perkataan biadab sebab ada waktunya orang kita kena gegar baru dia sedar. Saya telefon dan hubungi Yayasan Kebajikan Masyarakat itu dan saya tanya berapa orang yang berada di depan itu. Ada lebih kurang 80 orang yang tergolong daripada golongan umur 30-an ke 60-an. Betul, ada yang susah, tak ada tempat tinggal, ada juga banduan, ada juga penagih dadah, ada juga bekas penagih dadah, ada juga yang sudah terbiasa hidup malas kerana hidup di dalam rumah itu adalah makan free, makan tanggung cangkung. Mungkin motivation yang dia nak buat itu, dia nak gegarkan diorang supaya wake up, pergi cari duit, pergi kerja. Sekiranya gegaran itu adalah untuk community itu saja, saya tak rasa salah dia buat itu. Dia nak bagi contoh, dia tak maki pun, dia tidak menggunakan bahasa kesat pun. Biadabnya di situ adalah dia kasar sedikit. Bukan bererti saya mengatakan betul, benda tu normal kepada orang yang bagi motivation. Masalah dengan netizen ini, kau cerita pasal adab, tapi kau sendiri tidak beradab. Saya sampai tutup saya punya IG hari ni sebab saya tak sanggup apabila satu orang start, jadilah platform saya tu tempat memaki-maki dan membuat dosa. Sebab mak bapak saya tak ajar saya menggunakan perkataan kesat itu. Kalau dia kata dia adalah follower saya, unfollow lah saya di IG. Silakan. Saya tidak perlu orang seperti itu. I don't care whether you don't like me after this. Kau nak boycott saya, kau tak suka saya, silakan. Netizen ini dah terlalu melampau. Especially bila golongan artis buat salah. Kau maki sampai artis tu tak ada maruah. Inilah masanya untuk saya bersuara. Di mana akhlak dan peradabannya dalam menegur orang. Saya mual dan jijik membaca komen-komen yang menggunakan bahasa kesat. Yang terbaru, Kak Irma pun telah membuat satu video memohon maaf terhadap apa yang telah berlaku. Jadi adakah dengan permohonan maaf itu menandakan bahawa Kak Irma sendiri menyesal dengan apa tindakan Kak Irma ke, ataupun menyesal menyebelahi pihak itu ke, ataupun bagaimana? Tidak. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya katakan. Saya tetap dengan kata-kata saya. Saya meminta maaf kerana saya off komen saya. Saya bukan meminta maaf atas apa yang saya buat sebelum ni. Apa yang boleh saya katakan dekat anda semua, khususnya kepada netizen yang suka mengambil kerja Tuhan dekat atas dunia ni, menghukum orang. Jangan wakaf dosa. Setiap yang kau tulis itu menjadi wakaf sehingga matinya internet satu dunia. Sudahlah dengan dosa yang kita dah buat kat dunia ni. Kalau kita nak cakap pasal adab, kita beradab dulu sebelum kita cerita pasal adab orang. Betul lah tu apa Mama Emma cakap kan. Sebab setiap orang ada pendapat masing-masing. Terpulanglah pada siapa nak dengar ataupun tak. Begitulah cerita kita pada minggu ini. Nampaknya kita dah sampai di akhir rancangan. Tapi kan saya boleh cakap korang memang hebat sebab sanggup tunggu ni sampai habis rancangan nak tengok pengacara baru Melody. Hai, gelak-gelak juga. Ni saya nak serius sikit ni Korang kalau tak ada benda nak buat apa tu, tak payah keluar rumah. Stay at home. Faham ke tidak? Okey, kita jumpa pada minggu depan bersama saya Nabila Huda. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum.